lagi spesifik, mungkin kita kata untuk memaksimumkan keuntungan. Z ni mungkin keuntungan. Jadi bagi firma, untuk memaksimumkan keuntungan ini, dia tertakluk kepada tiga jenis barang yang dikeluarkan oleh firma. Firma ni katalah dia nak keluarkan tiga barang, X1, X2 dan X3. Objektif dia ialah untuk memaksimumkan Z. Contohnya kita boleh kata memaksimumkan keuntungan. Okey, dalam konteks model pengatur cara linear, untuk memaksimumkan keuntungan dengan menjual, kalau kita bahasa biasa kita dengan menjual 3 produk. Macam contoh yang dulu kita buat khemah kan, dia kata dia ada profit bagi setiap khemah. Kata firma ni dia ada 3 produk, dia nak maksimumkan keuntungan dia. Tertakluk kepada, kalau kita belajar dalam ekonomi, sumber-sumber pengeluaran itu terhad. Tak, sumber-sumber pengeluaran adalah terhad. Masih ingat belajar mikro dulu, kehendak manusia tak terhad, tapi sumber kita adalah terhad. Okey, untuk memaksimumkan keuntungan ni, firma ni katalah dia ada 2 sumber. Bila kita buat kekangan tu ialah sumber sebenarnya. Sumber pengeluaran dia. Sumber pengeluaran yang kita belajar apa? Kita ada sumber pengeluaran kita kerja Y function of KL kan, capital and labor kan, yang paling basic kan. Itu maksud sumber. Jadi sumber tersebut kita terjemahkan dia dalam bentuk kekangan. Had kemampuan sumber yang firma ada tu akan digunakan untuk memaksimumkan keuntungan dia, untuk mendapat nilai Z yang optimum. Sebab tu perkataan optimum, penyelesaian optimum. Penyelesaian optimum tu maksudnya apa? Kita akan dapat nilai keuntungan yang paling maksimum tertakluk kepada sumber yang kita ada. Macam awak belajar kan, dalam satu hari berapa jam awak boleh belajar? Awak mungkin boleh kata 10 jam. Itu yang paling maksimum, tapi belum tentu lagi yang paling optimum. Tertakluk kepada awak, apa yang awak buat hari itu, keadaan kesihatan awak dan sebagainya kan. Jadi sebab tu penyelesaian kita ialah penyelesaian optimum, bukan penyelesaian maksimum. Optimum tu maksudnya kita dapat nilai Z yang maksimum tertakluk kepada kekangan tersebut. Jadi semua kekangan ni, kalau contoh ni saya bawa kepada, katalah kalau kita pergi dalam bahasa yang kita faham, ini mungkin Z, ini adalah nilai pi, nilai keuntungan kita. Untuk dapat keuntungan tertakluk pada sumber yang kita ada. Mungkin kita punya modal, mungkin kita punya bahan mentah, mungkin kita punya aset-aset yang kita ada. Jadi ini semua ialah sumber. Jadi kita ada 2 sumber. 2 kekangan maksudnya kita ada sumber satu dan sumber yang kedua. Tapi kita terjemahkan dalam bentuk sumber. Jadi yang 10 ni maksudnya apa? Yang 3 ni. Yang 3 ni apa maksud nombor 3 ni? 3, 5, 1 kan. Perkali untuk X1 ialah 3. Perkali untuk X2 ialah 5. Perkali untuk X1, X3 ialah 1. Jadi apa sahaja nilai X1 nanti yang saya dapat nanti, macam saya dapat 3 kan. Sumbangan X1 kepada keuntungan tu 3 darab dengan berapa nilai X1 pada peringkat optimum. Berapa jawapan tadi? 3 kan? Jadi 3 darab 3. Sumbangan untuk X1. Sumbangan untuk X2. Berapa nilai X2 tadi? Setengah kan? Setengah darab 5. Sumbangan untuk X3. X3 tu nilai dia kosong, kosong darab 1. Jadi perkali 3, 5 dan 1 ni, 3, 5 dan 1 ni untuk X3, itu kita kenali sebagai margin sumbangan bagi setiap pemboleh ubah keputusan tadi. Margin ataupun net ataupun dia punya sud sumbangan dia, margin sumbangan setiap pemboleh ubah keputusan terhadap keuntungan tersebut. Margin itu kekal 3, 5 dan tu je. Kita panggil dia sebagai margin sumbangan. Okey, kalau nota ni, kalau saya tak ada nota lengkap, kalau dah ada nanti saya share kat awak. Awak tulis margin sumbangan. Untuk X1 berapa margin dia? 3. X2 sama dengan 5. X1 sama dengan X3 sama dengan 1. Berbeza-beza. Kalau kes skema dulu kita kata apa? Itu ialah keuntungan per unit, kata saya. Keuntungan per unit kata. Contoh yang pertama. Keuntungan per unit kemah A berapa? Keuntungan per unit kemah B berapa? Berapakah jumlah keuntungan untuk kemah A? Keuntungan per unit tu darab dengan berapa nilai kemah yang kita keluarkan. Jadi apa sahaja nilai tu kita akan darab dengan dia punya margin sumbangan dia. Okey, jadi sekarang
kita ada sumber, kita ada dua sumber. Sumber yang satu kita tak boleh gunakan lebih daripada 10. Kan, itu maksudnya kurang daripada 10. Mungkin 10 kilo ke 10 ringgit ke apa, itu nilai yang lain lah. Itu dia punya hak dia. Katalah untuk sumber yang pertama, kekangan yang pertama kita ada 10. Kalau kerja mungkin 10 jam. Awak hanya ada 10 jam kerja. Jadi kalau awak gunakan untuk keluarkan ketiga-tiga tu, dah tentulah masa tu yang kita hadkan tak boleh lebih daripada 10. 10 ataupun kurang. Contoh. Ataupun yang kedua, kalau 5 tu mungkin 5 hari kan. Jadi semua aktiviti yang awak buat tu mesti dah sama dengan 5 hari. Atau bergantung pada definisi masing-masing. Jadi 3x1 ni, kalau kita ambil ni 3x1 ni maksudnya apa? Sumber yang pertama kita peruntukkan untuk barang yang pertama. Berapakah jumlah sumber yang pertama yang kita akan gunakan untuk x1? 3 darab dengan berapa nilai x1 nanti. Begitu juga, jadi kalau saya boleh labelkan ni, 3x1 ni, 3x1 dengan 1x1 itulah jumlah sumber yang akan digunakan untuk x1 bagi kedua-dua sumber, sumber yang pertama dan sumber yang kedua kan. Ini keperluan bagi x2, keperluan bagi x3. Ini ialah total sumber yang kita ada nanti. Kalau kita baca mana setiap produk yang kita keluarkan dia akan gunakan dua sumber. Jadi untuk sumber yang pertama, berapa had dia? Lihat kekangan yang pertama. Sumber yang kedua, berapa had dia? Tengok kekangan yang kedua. Kalau kita tengok by product, nak keluarkan produk yang pertama, apa sumber yang kita perlukan? Sumber yang pertama kita perlukan 3, sumber yang kedua kita perlukan 1. Untuk produk yang kedua, kita perlukan sumber yang pertama 2 unit, sumber yang kedua 4 unit kan. Kita boleh lihat dalam konteks ini, dalam konteks begitu. Okey, jadi itu bermaksud untuk kita mengeluarkan produk untuk memaksimumkan keuntungan. Bila saya sebut memaksimumkan keuntungan, itu kita cerita dalam konteks keuntungan. Sekarang bila kita dalam konteks dual, kita dalam konteks dual. Bila kita buat dual, kenapa dia meminimumkan? Apa tak? Dual. Boleh kan kenapa dual meminimumkan? Dia meminimumkan siapa? Dia meminimumkan apa? Kalau kita memaksimumkan keuntungan kita hanya maksimum kalau kita boleh minimumkan kita punya cost. Tentulah kan? Bila kita cerita pasal keuntungan maksimum, bila cost kita minimum. Cuma dalam kes ni kita tak gunakan cost. Kita gunakan perkataan sumber, kuantiti bahan mentah tersebut, bukan nilai bahan mentah tersebut. Jadi nampak tak yang saya bulatkan ni? Itu semuanya untuk dual. Bila kita bentuk model dual. Jadi bila kita memaksimumkan keuntungan, memaksimumkan Z, dalam masa yang sama saya akan meminimumkan sumber yang saya ada. Lagi kecil sumber paling kita akan dalam konteks firma, dia akan cuba gunakan sumber dia seminimum mungkin untuk mendapatkan keuntungan semaksimum mungkin. Itu yang logik kan? Sebab itulah dual dia akan meminimumkan C. Dia meminimumkan apa tu? Nampak tak bila kita bentuk, mana datang 10Y1 ni dan 5Y2 ni? Y1 ialah untuk sumber yang pertama, kekangan yang pertama. Y2 ialah mewakili sumber yang kedua, kekangan yang kedua. 10 tu apa? 5 tu apa? 10 ialah had sumber yang ada, sumber yang pertama. Itu yang paling maksimum kan? Dan juga 5 ialah had bagi sumber yang kedua. Sebab tu maksud 2 tu meminimumkan ialah meminimumkan sumber yang ada, memaksimumkan keuntungan. Ini saya wujud dalam konteks ni. Jadi bila kita tengok dalam konteks kekangan ni, 3Y1 campur Y2 lebih besar atau sama dengan 3. Apa yang dirujuk ni? 3Y1 ni ialah X1 berkali X1, kekangan yang pertama, campur dengan berkali X2 berkali X1 dalam kekangan yang kedua. Maksudnya jumlah sumber yang digunakan ke atas X1. Kena baca terbalik Tadi jumlah sumber yang pertama, sekarang jumlah sumber yang digunakan untuk X1.
X1 digunakan berapa banyak sumber? 2. Sumber yang pertama 3, sumber yang kedua 1. Jadi sekarang kita tahu jumlah sumber yang digunakan untuk X1. 3Y1 campur Y2. Saya ambil yang itu dulu. Begitu juga untuk X2. Untuk X2 2Y1 campur 4Y2 ni apa? Yang ni kan? Ini ialah jumlah sumber yang digunakan untuk mengeluarkan X2. Begitu juga untuk X3. Itu masuk dual. Dual dia bercerita pasal satu. Okey. Lebih besar atau sama dengan 3? Ini apa ni? 3 ni, mana datang 3 ni? 3 ni ialah margin sumbangan bagi X1 ke atas keuntungan. Ada pening kan? Memang pening, beliau apa? Apa nak tidurlah. Bangun-bangun semasa depan dah. Tempat 3 tu kan? Nombor 3 tu. Nombor 3 tu mana dapat? Mana datang 3 ni? 3, 5, 1 ni. 3 ialah perkali X1 dalam persamaan Z. Nampak tak? 5 ialah perkali Y2 dalam persamaan Z. Perkali X2 dalam persamaan Z. Yang ini ialah perkali X3 dalam persamaan Z. Z tu masuk 5 tu. Tadi saya sebut apa? 3, 5, 1 tu ialah dia punya margin sumbangan. Jadi maksudnya apa? Dalam dual ni, dalam model dual ni, dia akan bercerita pasal, dia akan pastikan jumlah sumber yang digunakan untuk menghasilkan Y. Yang digunakan untuk menghasilkan X1. Kalau saya nak tekan yang pertama kan, 3Y1 campur Y2 tadi saya kata apa? Jumlah sumber yang digunakan untuk menghasilkan X1. Mestilah tak kurang daripada margin keuntungan yang disumbangkan oleh X1 kepada jumlah keuntungan. Bila kita ada satu produk, kalau you keluarkan satu produk, dalam negeri kita ada banyak produk macam kat TikTok tu kan. Macam-macam dia jual. Pagi jual beg, malam jual baju. Aku tanya, kau ni beli apa sebenarnya? Kan ada orang jual kan? Katalah itu janjung dia. Tapi bila kita ada company kan, kita ada banyak produk yang kita nak keluarkan. Kita katalah awak ada 3 produk. Awak nak tentukan macam mana awak nak optimumkan sumber awak ni untuk keluarkan ketiga-tiga ni. Perlu ke keluarkan ketiga-tiga ni? Awak akan pastikan jumlah sumber yang awak gunakan untuk keluarkan produk A mestilah sama ataupun awak akan pastikan tak akan kurang daripada margin keuntungan yang dia boleh sumbangkan. Kalau dia boleh sumbangkan RM3 per unit, awak punya nilai sumber yang awak gunakan mesti tak boleh kurang daripada RM3. Kalau dia mesti sama. Dia mesti sama. Lebih pun ada isu nanti. Saya akan tunjukkan. Kurang lagi. Maksudnya apa? Awak gunakan untuk keluarkan barang X1, awak perlukan RM10. Awak kena belanja RM10, tapi sumbangan daripada keuntungan hanya RM3 je. Bagi setiap satu unit X1 yang awak nak hasilkan, nilai sumber yang awak gunakan, kenapa saya kata nilai sumber bukan jumlah kos. Nilai sumber ni dia lagi besar. Jumlah kos dia akan jadi lagi spesifik. Nilai sumber yang awak ada yang terhad 2 tadi tu, nilai dia kalau tukar dia jadi awak perlukan RM10. Tapi sumbangan X1, setiap satu unit yang awak keluarkan X1 tadi, sumbangan dia kepada keuntungan hanya RM3. Itu untung ke rugi tu? Rugilah. Awak kena belanja RM10, dapat RM3. Konsepnya lebih kurang begitulah. Okey, jadi ini jangan pastikan nilai yang kita dapat ni sebenarnya dia mesti sama dengan 3. Dia takkan kurang daripada 3, tapi dia boleh lebih 3. Kalau lebih daripada 3, dia akan ada cerita lain nanti. Begitu juga untuk kekangan yang kedua. Kekangan yang kedua ni untuk pemboleh ubah yang kedua. Produk yang kedua kan. Produk yang kedua yang awak nak hasilkan, ada sumber yang akan digunakan nanti. Yang dua tadi tu. Nilai sumber yang anda gunakan untuk menghasilkan produk yang kedua mestilah tak boleh kurang daripada margin sumbangan barang yang kedua tu ke atas keuntungan dia. Nampak tak? Berapa margin sumbangan dia? 5 kan? X2. Kita yang sama untuk X3. Dapat? Kalau
ulang ni jadi lain. Okey. Saya cakap berapa saya takut saya ada term yang saya tinggal. Okey, jadi kalau di sini tadi saya sebut perkataan margin sumbangan. Margin sumbangan, saya dah sebut tak perkataan nilai sumber tadi kan? Nilai sumber ada dalam buku dia ada macam-macam lah. Margin sumbangan, okey, margin sumbangan yang ini, konsisten satu je margin sumbangan kali disebut. Okey, yang nilai sumber ni, yang saya sebut nilai sumber ni, bahagian sebelah sini ni, nilai sumber ada setengah buku. Okey, ini ialah nilai sumber. Nilai sumber ada setengah buku dia kata nilai taksiran. Nilai taksir, tak kisahlah. Jadi jangan faham berapakah nilai sumber yang perlu digunakan bagi setiap produk. Okey, sekarang semua dah rasa dah boleh clear ya. Okey, sekarang saya tulis kat sini contoh ni. Okey, saya nak buka. Mana saya punya okey. Kita tengok kita punya apa ni? Kita punya fungsi apa ni? Fungsi objektif. Saya buat N kasar Z sama berapa tadi? Z sama dengan 3x1 campur 5x2 campur x3. Lepas tu ada kita punya kekangan. Kemudian kita ada C kita apa? C kita mana C kita? C kita okay, C kita ada C sama dengan 10y1 campur 5y2. Okay, jadi pada peringkat penyelesaian kita kata y1 sama dengan 7/10, y2 sama dengan 9/10, x1 sama dengan 3 kan? x2 sama dengan 1/2, x3 sama dengan 0. Nilai penyelesaian ni adalah 23/2. Ini dia punya ringkasan tadi kan? Saya ambil dari situ. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini, kalau berdasarkan penyelesaian ni pada peringkat primer kita dah ada pusat dah. Kan? Kita kata apa? Untuk firma ni memaksimumkan keuntungan dia hanya perlu keluarkan X1 dan X2 je. Kan? Dia hanya perlu keluarkan X1 berapa unit? X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1/2. X3 dia langsung dia tak perlu keluarkan. Sebab dia X3 ni akan menyebabkan kalau dikeluarkan nilai sumber dia lagi besar daripada margin keuntungan dia. Maksudnya kos untuk menghasilkan dia lebih tinggi. Macam mana kita nak detect dalam model 2? Model 2 dia akan tunjuk, dia akan bagi jawapan kenapa X3 tak perlu dikeluarkan. Kenapa X3 tak perlu kita keluarkan. Okey, kalau kita lihat, kalau saya ambil Y1 sama dengan 7/10, Y2 sama dengan 9/10, saya ambil kekangan yang pertama tadi. Kekangan dual yang pertama. Apa kekangan dual yang pertama? 3Y1 campur Y2, kita kata lebih besar atau sama dengan 3 kan? Kekangan dual yang pertama. Okay, kalau saya gantikan 3 darab 7/10 campur 9/10, saya dapat jawapan dia apa ni? Sama dengan 3. Saya sama dengan 3. Betul tak? Sama dengan 3. Sama dengan 3. Jawapan dia sama dengan 3. Jawapan dia sama dengan 3. Bagi 3, walaupun ini awak jangan confuse yang saya buat ni. Saya nak selesaikan ini. Nilai ni 3 kan? 3 betul tak? 3 lebih besar atau sama dengan 3 kan? Saya akan dapat 3 lebih besar atau sama dengan 3. Maksudnya saya akan dapat apa? 3 lebih besar atau sama dengan 3. 3, jadi kita boleh conclude apa? 3 sama dengan 3 lah. Apa tak? Kita boleh conclude macam tu kan? Semuanya akan bila kita selesaikan, dia akan memuaskan semua kekangan. Tapi dia memberi maksud yang berbeza. Okey, yang penting apa maksudnya? Tadi yang bahagian ni apa tadi? Nilai sumber yang digunakan untuk menghasilkan X1 sama dengan margin keuntungan yang digunakan, margin keuntungan yang disumbangkan oleh X1 ke atas jumlah keuntungan tadi. Berapakah margin keuntungan X1? 3. Berapakah nilai jumlah sumber yang digunakan untuk menghasilkan X1? 3. That's why X1 mesti dikeluarkan. Hanya bila dua nilai itu sama saja. Okey, kita test X2. Kita test X2.
X2 merujuk pada kekangan yang kedua kan. Kekangan yang kedua apa benda dia? 2 Y1 kan? 2 7 per 10 campur 4 9 per 10 kan? Sama dengan 5. Maksudnya kalau dia keluarkan X2, nilai sumber yang perlu dibelanjakan untuk keluarkan X2 ialah 5. Soalan dia, berapakah margin keuntungan yang disumbangkan oleh X2 kepada keuntungan? Juga 5. Sama kan? Jadi X2 berbaloi untuk dikeluarkan. Sebab tu X2 ada nilai berapa? 1/2 tadi kan? Betul tak? Tak faham tadi kalau senyap tu mana setuju tak? Maknanya dia okey tu. Okey, kita tengok X3. X3 tadi kosong kan? X3 kosong. Prima kata tak perlu keluarkan. Dual akan buktikan kenapa. Kat dual tu ada jawapan dia. Kenapa tak perlu keluarkan X3? Kalau tak perlu keluarkan X3, kenapa dia masukkan dalam model? Kan bagus sudah perlu buang. Nampak tak? Produk tu ada tapi tak berbaloi untuk prima tu keluarkan. Kalau itulah sumber dia. Jawapan dia apa? So kalau dia masih nak keluarkan X3, dia kena besarkan sumber, tambah sumber dan sebagainya kan. Itu isu lain lah. Sekarang berdasarkan sumber yang ada. Jadi kalau kita pergi ke kekangan yang ketiga, negatif 7 per 10 itu ialah negatif Y1 tadi kan. Campur 2 darab Y2 9 per 10. Dapat jawapan berapa? 11 per 10 1.1. Kos dan kos lah. Nilai sumber yang digunakan untuk menghasilkan X3 ialah 1.1. RM1.10. Lebih banyak kalau RM1, RM1.10 lah. Kalau kita tukar jadi RM1, maksud apa? Nilai sumber yang digunakan untuk menghasilkan X3 ialah 1.1. Kalau RM1, RM1.10. Kalau yang tadi tu RM5, RM5. Betul lah. Kalau yang sebelum tadi berapa? X1 RM3. Kalau kita tukar dari okey. Soalan seterusnya, berapakah margin keuntungan yang disumbangkan oleh X3 pada jumlah keuntungan? 1. Mana kau tahu 1? Pandai je. Ni kan? Tu dia. So, berbaloi tak nak keluarkan X3? Tak berbaloi. Nilai sumber yang perlu dibelanjakan RM1.10. Sumbangan dia kepada keuntungan RM1. Jadi setiap 1 unit, kalau dikeluarkan, setiap 1 unit kuantiti X3 yang dikeluarkan, dia akan mengurangkan keuntungan sebanyak RM1. Alah, RM1 je kan? Itu bukan isu dia. Isu dia, rugi tak rugi dia. Nampak tak? Sebab itulah X3 nilai dia kosong. Kalau dikeluarkan jadi apa? Ini jawapan dia. Ada dalam dual. Dual akan tunjukkan. Sebab dual dia bercerita pasal sumber. Sebab bila dalam ekonomi ni, bila kita bercerita untung rugi ni, kita bukan bercerita pasal untung tu berapa juta, rugi tu berapa juta. Kalau firma, dia akan cuba memaksimumkan keuntungan. Memaksimum keuntungan tu subjektif. Berapakah untung yang paling maksimum yang dia boleh dapat tertakluk pada sumber yang ada. Dia bukan cerita berapa kita maksimum. Kalau dia kata dia boleh capai maksimum 1 juta, 1 juta lah yang optimum bagi dia. Tak mungkin dia boleh dapat 2 juta. Kalau dia rugi, dia mesti meminimumkan rugi berdasarkan sumber yang ada. Jadi bagi kes firma ni, untuk mencapai keuntungan yang maksimum, walaupun dia boleh keluarkan 3 produk, X1, X2, X3, tapi tertakluk kepada kekangan yang dia ada, paling optimum dia hanya perlu keluarkan X1 dan X2. X1 sebanyak berapa unit tadi? 3 unit. X1 berapa unit tadi? Jawapan X1 sama dengan 3, X2 sama dengan setengah unit. Jadi yang margin lain. Okey, itu dia punya dia punya nilai penasiran dalam kenapa dual itu penting. Jadi kalau kita pergi balik pada model dual ni, okey, apa yang kita kira tadi sebenarnya ada dah dalam model dual. Ada dalam model dual. Tadi tu saya tunjukkan secara teori dia pada sini. Nampak tak?
Y1 sama dengan 7/10. Y2 sama dengan 9/10 bila kita selesaikan tadi. Jadi apakah fungsi bagi C tadi? Kalau saya tulis balik kat sini